Oh, di KL tak ada saya dapat ni daripada location ni mungkin dekat KL. Okey, alhamdulillah. Encik Iqman di syarikat Generasi Petani Alah Baru ya? Oh, bukan? Itu nama page Facebook kami. Ya. Nama syarikat kami BHN Group Berhad. BHN stand for Bumi Hijau Niaga. Okey, BHN. Okey, boleh terangkan sikit tentang Cik Iman punya bisnes dari segi bidang apa, buat macam mana? Okey, bisnes ni kita sekarang ada sekitar dalam 20 ekar. Kita tanam cash crop lah. So sekarang kita tanam timun batang. Untuk fasa seterusnya kita terpaksa ubah daripada timun batang kepada cili merah lah. Hmm. Cili padi. Cili padi. So itu perancangan kita yang seterusnya lah. So sekarang kita ada 10,000 polybag. So ada lagi tanah dalam sekitar 15 ekar yang kita akan bangunkan. Okey, projek ni adalah usaha sama di antara kami, BSS dan juga Uniza Holding Berhad. So anak syarikat kepada Universiti Sultan Zainal Abidin lah. So kita kira macam menyewa tapak tanah yang Uniza punya untuk kita buatlah projek ni. So keluasannya sekitar 20 ekar. Dan aku rasa pengeluaran kita sehari dalam sekitar dan kita ada dalam sekitar 2 orang pekerja tetap dan kita ada 15 hingga 20 orang pekerja kontrak harian lah. So semua pekerja kami kebanyakan ialah pekerja kontrak harian yang mana mereka datang kerja and then diorang punya gaji kita bayar based on hasil kutipan yang diorang ambil daripada pokok sendiri lah. So roughly diorang akan dapat sekitar Najib tengok ayat kat sana. RM50 hingga RM70 seorang sehari untuk pekerja-pekerja kontrak inilah. Okey, kita ada tunggu sekejap Encik Aman, pasal just to check kita punya audio, pasal kita mungkin tengok audio. Audio okey ke Najib? Audio untuk boleh dengar tak? Boleh buat Najib? Okey, saya bagi ulasan sikit tadi apa yang Encik Iman katakan sebagai pengusaha. Pengusaha tadi pengusaha cili Encik Iman? Sekarang timun batang. Oh, timun. Ya. Oh, ni bagus ni. Saya tak pernah. Saya tak ada apa pengusaha timun apa? Timun batang. Ya, betul. Okey. So timun ini dibuatkan dengan usaha sama dengan Uniza, betul? Betul. Uniza sebagai pemilik tanah dan Bumi Hijau tadi kan? Bumi Hijau kan? Syarikat Cik Iman, Bumi Hijau untuk mengusahakan timun batang ni di tanah lebih kurang 20 ekar. Betul. Oh, alhamdulillah, this is very good. Agriculture. Jadi selalu in your plan lepas sekarang ni dah timun batang ni berapa lama dia nak mature? Maksudnya? Berapa lama selalu tanam dia? Minta maaf saya tanya ni macam orang tak hati. Bila tanam timun ni, berapa lama hasil dia keluar? Dalam 30 hingga 40 hari. Okey, so dah berapa lama Cik Iman buat ni? Berapa tahun dah? Sekarang masuk tahun yang ketiga. Oh, alhamdulillah. So jadi bila hasilkan, harvestkan, lepas tu jual kepada mana? Terus Cik Iman ada saluran jualan ke ataupun pergi kepada distributor ataupun orang tengah? Tak, kami direct lah. Jual dekat satu dekat Pasar Borong, yang kedua dekat RTC, Rural Transformation Center. Dan juga kita ada hantar juga lah dekat minimarket yang kecil lah. Okey. Di Pasar Timur, Bilin Group, kita ada juga lah. Okey. Kita tak ada kapasiti lah untuk nak pasarkan lagi besar punya volume lah. Understand. Saya faham pasal antara masalah-masalah yang ketara untuk peniaga-peniaga agriculture ni, of course dengan lain juga, which is duit lah kan.
Pasal bila pergi dekat bank cakap kau kena ada tanah. Betul? Bila tanah kau tak ada, kau nak cagahkan apa? Lepas tu bila banyak pengusaha-pengusaha Bumi Putra ni, dia tag team dengan tanah owner. Kadang-kadang tanah owner tak nak cagahkan tanah. So ni masalah memang ketara lah. So pengusaha-pengusaha kena korek duit sendiri lah. Betul? Yes, but of course, ini perkara boleh berubah. Kita boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman kepada kerajaan dan bank-bank juga. Pasal there has to be a specific solusi kepada ini. Pasal banyak pengusaha seperti Cik Iman, alhamdulillah, agriculture not an easy thing to do. Need to have passion. Nak buat untuk duit je tak boleh. Tapi masalah dia ada kemampuan, ada pengalaman, tetapi tanah. So tanah do orang lain. So sepatutnya kita boleh bincangkan ini lagi nanti insya-Allah pasal kita boleh adakan pelbagai perancangan. Nanti mungkin Juang TV kita boleh jemput juga daripada Agrobank dan sebagainya untuk kita selami ini betul-betul. Tapi masih mau kasih selam betul-betul lah Cik Iman. Kita tak mau main cakap atas sajalah. Pasal kebanyakan saya berbincang dengan saya punya rakan-rakan, kita usahawan kan. Kita duk malas nak dengar orang cakap boleh hantar proses, tapi sebenarnya proses tak boleh pun. Betul? Cakap main wayang atas kita dah malas. Kalau Cik Iman buat dah 3 tahun, berapa banyak Cik Iman dah laporkan dalam perniagaan ini? Lebih kurang? Dalam 200 hingga 300 ribu. Yes, alhamdulillah. Blood, sweat and tears, man. Not easy, betul? Di sinilah satu contoh. Kita harap pendengar-pendengar, orang kerajaan yang tengok ni, kena salurkan duit kita cepat. Orang dah spend 200-300 ribu, takkan nak lari dengan duit tu. Betul tak Cik Iman? Betul. Tapi kita betul. So itu pasal kita nak buat juang ni, kita nak suarakan pendapat kita. Okey, Cik Iman, sekarang ni COVID ni punya MCO ni punya impact dia macam mana sekarang ni Apakah dia impact dia kepada perniagaan Cik Iman sekarang? Betul. So boleh kira buang duit lah. Betul. Dari segi tadi sebagai pasal suara Cik Iman mungkin slow. Saya boleh review sikit apa Cik Iman cakap tadi. Dalam keadaan yang PKP, COVID sebagainya, rakan seperjuangan kita ni Cik Iman mengalami cabaran terpaksa matikan pokok. Pokok ni semua duit. Bila matikan pokok, habislah duit. So duit dalam keadaan sebegini lagi, dan duit yang tengah mencabar ni jadi lagi sikit.
Dan juga Cik Iman mengatakan tadi dari segi pekerja ni bagus ni, contoh yang bagus pasal bagaimana satu usahawan menjanakan bisnes, boleh melibatkan orang-orang yang susah, orang kampung. So memang very good. So that is why it's very important for government to pastikan salurkan duit sekarang kepada orang-orang macam ini. So kita mau highlightkan sekarang Cik Iman dari segi financial punya implikasi. Cik Iman ada tidak membuat permohonan kepada bank di bawah program-program prihatin ini? Dah buat permohonan kepada bank? Belum lagi. Sebab kita satu first kita fokus untuk pasal sekarang pasal tasting je. Kita nak tasting je dulu. Nanti kita tak nak bertahan lagi, tapi terus kita akan apply yang macam mana yang telah diumumkan oleh yang Amat Berhormat Menteri Muhyiddin Yassin. Kita akan mohon. Tapi as of now kita more fokus on kita nak tasting dulu. Tapi as long as saya mampu untuk bayar gaji saya bekerja, dan juga as long as saya punya pekerja kontrak boleh ada bekalan makanan. So financing, sebab pengalaman saya sebelum ni pergi bank, hantar application, tak ada previous audited report, you have to reject the application. Betul. So dan kita terpaksa macam tak ada option lain tak. So kita dah pergi kat macam-macam organisasi financial institution untuk kita mohon sebarang bentuk bantuan, tapi lagi tak berjaya lah hingga hari ini. So macam kami memang solely depend dengan cash, our own cash reserve. Betul. Faham Cik Iman? Melalui pengalaman saya dengan rakan-rakan kita, dengan colleagues, dengan also pejuang-pejuang lain, kita faham. Dekat Malaysia ni ada satu yang dikatakan usahawan-usahawan semua ada satu lack of confidence kepada bank-bank. Bila cakap lack ni kita nak cakap lagi bagus lah. Sebenarnya bukan lack, sebenarnya is almost zero confidence lah. Almost zero confidence. Dia bergantung lah. Ini reality yang kita nak perkatakan dekat juang ini. Seperti mana yang Cik Iman katakan tadi. Di mana kita tak ada confidence. Di mana banyak sekarang juga kepada usahawan-usahawan mungkin dengan tak ada confidence ini, dia tak mau cubalah, dah malas. Pasal dia tak mau kena frust lagi dengan bank. Tetapi saya nak nasihatkan Cik Iman dan juga kepada semua pendengar-pendengar kita sekarang, the first step under kita punya critical situation ini, go and process for the loans first. Go first. Right? Of course, possibility insyaAllah dalam kita punya juang ni Cik Iman, kita nak war-warkan setinggi yang lebih. Supaya, kalau kita tengok juga kepada negara-negara lain, di United States and in America, in US, they are also advising the businesses to process and get it, try to get the loan first. Because menjelang post MCO, dia akan ada satu wave economic which is a very very huge impact. But if you are able to get, maybe kau tak pakai, maybe kau pakai, tapi kau dah ready. Tapi cuba di sini saya nak bagi contoh yang kita punya pendengar boleh tengok. Kalau kita dah masuk macam ini susah, keadaan luar biasa ini perlukan confident ke usahawan-usahawan semua kepada kita punya kerajaan. Kita confident, tapi kepada bank-bank. Ambil, kena lanyak. Minta, kena lanyak. Kena tendang keluar. Biasa Cik Iman kan, kita boleh jumpa bank ni, bukannya kita klien. Kita ni macam orang peminta, betul? Patutnya kita ni klien lah. Kita yang nak bayar interest ke sebagainya. Tapi tidak, tolak sini, tolak sana. Betul? Ya, saya rasa pejuang-pejuang lain pun boleh nampak. Tetapi apa yang Cik Iman katakan tadi, Alhamdulillah, maknanya you have some reserves there. So very good. But I would like to advise you, untuk bisnes, awan gelap tu dekat depan sana. Tak sampai lagi Cik Iman. Belum sampai. So now is the time, if you should now also process, go and get as much help as you can. Go to all the banks as you can. Nanti masuk kepada kita punya Juang channel, boleh update kepada kita. Nanti kita panggil bank-bank ni Cik Iman. Kita boleh panggil lepas panggil.
Kita panggil bank-bank, kita panggil pegawai bank, kita panggil kerajaan, kita panggil YB, kita panggil menteri. Why not? Betul kan? Pasal Ramam Berhormat Perdana Menteri dah cakap, no one is left behind. Kita percaya dia. Kita yakin dia. Cuma kita kurang yakin dekat itu salurannya. Betul? Pasal saluran dia yang duk kita selama ni, betul tak? Depan-depan nak main wayang kulit cakap okey boleh dapat, belakang-belakang kita kena layak. Tapi keadaan kritikal sekarang ini, insya-Allah dengan kerajaan yang kita ada sekarang, saya yakin dan kita sebagai usahawan kita kena pilih jalan yakin. So alhamdulillah, very interesting lah Cik Iman. Nanti boleh kita boleh plankan lagi 2-3 minggu ke untuk kita bercakap. Mungkin dari segi Cik Iman punya penjualan, Cik Iman boleh highlightkan macam mana kita boleh tengok untuk nak membantu Cik Iman untuk kita dapat kepada sama ada penjual ke, pasar-pasar tani ke, ataupun kepada in terms of your developing, how to scale up your business, especially in agriculture, is very good because the demand of your product sentiasa ada. Dan juga kepada dari Cik Iman cakap tadi, dari segi pembiayaan untuk scale up 3 years to do this, I think it's already alhamdulillah, congratulations, it's a good success by you. Okay Cik Iman, so terima kasih kerana join kita. Nanti boleh say hi kepada kita juga dalam masa 2-3 minggu ni. Kita akan schedule one more time untuk kita highlightkan mungkin ada macam manakah dia, ada perkara-perkara yang boleh kita highlightkan dan bincangkan dekat jual ni untuk membantu dan sebagainya, insya-Allah. So boleh ada apa-apa Cik Iman nak katakan sebagai akhir kata? Yes, betul Cik Iman. We all need all the luck we can get right now. But at least, tapi dengan kita bersama, insya-Allah kita boleh lend emotional support to one another, insya-Allah. Okay, terima kasih for being with us Cik Iman. Terima kasih. Assalamualaikum.